Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam mata pelajaran ataupun ilmu yang berkaitan dengan asas fardu ain, iaitu pembahagian najis, iaitu najis mutawassithah. Ini sebenarnya dalam topik yang sebelum ni kita telah sentuh berkaitan dengan najis mukhaffafah. Dan yang terkini kita akan jelaskan, bincangkan najis yang berkaitan dengan najis mutawassithah. Apakah yang dikatakan najis mutawassithah tersebut? Jadi kita kena tahu mukhaffafah tu apa, mutawassithah tu apa, mughallazah tu apa. Jadi mutawassithah ni adalah najis yang sederhana. Maksudnya najis yang sederhana ni najis yang tidak terlalu ringan ataupun najis yang tidak terlalu berat. Dipanggil najis yang sederhana, mutawassithah. Jadi apakah yang terkandung di dalam najis mutawassithah tadi? Kita kena tengok. Yang pertama iaitu muntah. Muntah, kita tengok gambar yang paling atas, iaitu muntah. Jadi kalau kita muntah, maka muntah tadi menjadi najis mutawassithah. Yang kedua, nanah. Nanah tu apabila keluar kita kena bersihkan dia. Yang ketiga iaitu darah. Iaitu darah yang mengalir lah. Kalau darah tu memang nampak mengalir teruk, darah tu jadi darah najis mutawassithah. Yang seterusnya najis ataupun kita sebut tahi lah. Kalau najis ni dia banyak bentuk najis, jadi kita khususkan dalam ni adalah tahi. Tahi kan kalau kita buang air besar, jadi tahi tu dikira sebagai najis mutawassithah. Ataupun air kencing, termasuk dalam tu air kencing bayi. Air kencing bayi yang melebihi 2 tahun. Ataupun air wadi. Air wadi tu nanti mungkin kita akan bincang di pertemuan yang seterusnya. Dan yang terakhir iaitu bangkai. Jadi macam mana cara kita nak hilangkan najis ni? Bila nak hilangkan najis mutawassithah ini, dia mesti kena hilangkan ada 3 bentuk yang kita kena hilangkan. Yang pertama, ain tersebut. Ain tu benda yang najis tadi itulah. Sama ada muntah, kita keluarkan muntah, dan muntah itu sebagai najis, kita kena buang, jangan bagi nampak najis tu. Yang kedua, bau. Kalau ada najis, ada tahi tu, bau, kita cium-cium ada bau lagi, kita kena hilangkan bau tu sampai dia tak ada bau. Dan yang ketiga, rasa. Rasa ni mungkin dah agak sukar lah kalau kita nak kena rasa dengan lidah. Tapi biasanya kalau ain dan bau tu betul-betul bersih, dah hilang, memang dah tak ada, biasanya rasa itu akan hilang. Okey, baik. Okey, seterusnya. Perbezaan bagaimana kita nak sucikan kencing ataupun najis bayi lelaki dan bayi perempuan. Jadi air kencing bayi lelaki dengan kencing bayi perempuan ni dia berbeza. Dia tak sama sebenarnya. Okey, berdasarkan satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Imam Muslim, daripada Abu Malik Al-Ash'ari disebut, At-tuhur syatrul iman. Maksudnya apa? Suci itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis ini, walaupun air kencing bayi lelaki dikira najis yang ringan, tapi dia tetap perlu disucikan, tetap perlu dibersihkan. Dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disebut bayi lelaki yang berumur di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun tu yang minum susu ibunya sahaja. Ibunya sahaja dikira sebagai najis yang ringan. Bermaksud apabila kena pakaian, kena tilam, kena bantal, kena kapet, kena baju kita, cukuplah sekadar kita ambil air, kita basahkan tangan kita dan kita renjiskan tempat tersebut.
Jadi dah tak nampak dah tanda-tanda air kencing tadi. Jadi mazhab al-Imam Syafi'i ni dia menyandarkan hadis ini berdasarkan pada menyandarkan hukum ini berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Qais. Innaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Bermaksud apa? Satu hari Ummu Qais ni dia bagi tahu satu hari dia datang bertemu dengan Rasulullah dan dia bawa anak kecil dia. Anak kecil dia tak makan apa kecuali dia hanya minum susu maknya saja. Dan Rasulullah pun ambil duduk atas pangkuan baginda. Tiba-tiba tak lama lepas tu bayi tersebut kencing. Maka Nabi ambil air, Nabi percikkan sahaja ke atas kain baginda dan dia tak basuh dah. Dia tak basuh, dia ambil jerus air, percik air macam tu, jadi dia tak basuh. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa bayi yang kecil yang hanya minum susu ibu dia, bukan minum susu yang lain, minum susu ibunya sahaja, dia kencing, maka kita tak perlu basuh, kita percikkan sahaja. Okey, baik, itu bayi lelaki. Bayi perempuan yang meskipun berumur di bawah 2 tahun, tapi kita letakkan dia sebagai najis yang lain. Sebagai najis yang lain. Maksudnya bukan najis yang ringan. Najis yang mukhaffafah juga. Najis yang mutawassitah juga. Maksudnya apa? Dia kena basuh, dia kena jerus air tersebut supaya hilang. Kerana hadis hukum ni berdasarkan hadis daripada Abu Samh, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil laula. Air kencing bayi perempuan mesti kena basuh. Air kencing bayi lelaki cukuplah dipercikkan air. Ini berdasarkan hadis dan hujah di atas, kita boleh faham bahawasanya air kencing bagi bayi lelaki bawah umur 2 tahun yang tak makan apa melainkan susu mak dia saja, kita boleh percikkan. Tapi kalau dia minum susu lain, dia makan dan sebagainya, tetap dia kena basuh. Berbeza dengan bayi perempuan, walaupun berumur di bawah 2 tahun, dia kena basuh macam biasa. Tapi untuk meyakinkan kita bahawasanya air kencing tu dah betul-betul bersih, sebaiknya kita basuhlah. Okey, jadi Ustaz harap dapatlah difahami sedikit dengan perbincangan pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.